Kluster baharu COVID-19 dikenal pasti babitkan kes pertama warga emas meninggal dunia di rumah di Sabah. Tiada lagi had 4 orang makan semeja di restoran asalkan SOP penjarakan sosial dipatuhi. Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita perdana edisi Rabu 17 Jun bersama saya Fatil Hidayat Ghazali. Saya Atikah Muhammad Naim. Kementerian Kesihatan memaklumkan satu lagi kluster telah dikenal pasti berkaitan dengan kes kematian ke-120 iaitu kes ke-8403 di negeri Sabah. Jelas Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, kes pertama kluster meninggal di rumah MDR adalah seorang warga emas yang meninggal dunia di rumah akibat komplikasi sakit jantung pada 12 Jun lalu. Jenazah kemudiannya dibawa ke Jabatan Forensik Hospital Queen Elizabeth. Saringan COVID-19 telah dijalankan dan beliau didapati positif. Sebelum ini, beliau telah mendapat rawatan untuk penyakit jantung di Hospital Queen Elizabeth II. Aktiviti saringan kontak rapat telah dijalankan dan didapati 2 kaki tangan ward adalah positif COVID-19. 63 individu termasuk 21 anggota kesihatan, 2 pesakit, 40 ahli keluarga dan rakan telah dikenal pasti serta disaring sehingga 12 tengah hari ini. Punca kes masih dalam siasatan dan perkhidmatan hospital berkenaan tidak terjejas dan beroperasi seperti biasa. Sementara itu, orang ramai diingatkan berwaspada dan tidak menyalahguna atau mengambil ubat dexamethasone tanpa preskripsi daripada doktor. Ubat berkenaan hanya diberikan kepada mangsa yang mempunyai gejala yang serius dengan nasihat doktor. Dexamethasone adalah sejenis obat steroid yang diguna untuk mengurangkan radang iaitu inflammation dalam pelbagai penyakit. Hasil dapatan awal recovery trial menunjukkan ubat ini dapat mengurangkan risiko kematian iaitu sehingga 1/3 dalam kalangan pesakit COVID-19 yang mempunyai gejala pernafasan yang serius, terutamanya mereka yang memerlukan bantuan pernafasan. Jelasnya, KKM mengambil maklum perkembangan awal ujian klinikal ubat dexamethasone dalam rawatan COVID-19 yang dikenal pasti sebagai recovery trial di University of Oxford, United Kingdom. Dalam pada itu, Datuk Dr. Nur Hisham memaklumkan 7 lagi kes positif daripada 64 orang yang disaring hari ini di sebuah rumah jagaan warga emas di Kuala Selangor. 14 lagi masih menunggu keputusan. Pusat ini masih beroperasi seperti biasa dan penghuni telah dikuarantin di pusat tersebut. Kementerian Kesihatan akan terus memantau keadaan kesihatan penghuni rumah jagaan warga emas tersebut dan mereka yang bergejala akan dimasukkan ke hospital untuk rawatan dan pengasingan seterusnya. Hari ini 140 kes pulih dan dibenarkan discharge menjadikan jumlah keseluruhan kes 7,873. Tiada kes import daripada 10 kes baharu yang dilaporkan. Tiada kes kematian dilaporkan menjadikan kumulatif kes kekal sebanyak 121 kes. Jumlah pelanggan yang dibenarkan duduk semeja di restoran boleh melebihi 4 orang jika saiz meja yang digunakan lebih besar. Jadi, jika pelanggan merupakan sekeluarga yang lebih daripada 4 orang, mereka dibenar duduk semeja dengan menggunakan meja yang lebih besar, namun perlu terus mengekalkan jarak sosial. Tidak boleh duduk rapat antara satu sama lain.
Demikian penjelasan Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengulas ketidakpuasan hati sebahagian pelanggan restoran. Selagi ada penjarakan sosial, boleh. Kalau meja panjang boleh muat 10. Tetapi mesti ada penjarakan sosial. Isunya adalah penjarakan sosial. Ya. Kalau meja besar 10, dia duduk 2 orang sebagai contoh. Jadi kalau dia 8, boleh muat untuk 8 lah. Jadi kita tidak ada halangan dari segitu. Ya, kita bolehkan. Dalam perkembangan lain, mesyuarat khas Menteri esok akan membincangkan mengenai kebenaran pelajar antarabangsa kembali ke negara ini bagi meneruskan pengajian masing-masing. Mengenai kebenaran membawa keluar kanak-kanak ke taman permainan, pusat beli belah dan restoran, Datuk Seri Ismail berkata, ibu bapa dibolehkan berbuat demikian namun perlu mematuhi penjagaan kesihatan. Datuk Seri Ismail Sabri turut mengulas jumlah maksimum untuk peserta mesyuarat, seminar, bengkel, kursus latihan dan persidangan. Bilangan maksimum ialah 250 orang, namun perlu turut mengambil kira kapasiti ruang penganjuran. Walau bagaimanapun, ianya tetap mengikut kapasiti ruang penganjuran. Mesti ada social distancing, penjarakan sosial mesti juga dilaksanakan. Kalau dewan itu kecil, tidak muat hingga 250, maka ianya tidak boleh sehingga 250 seperti yang kita benarkan, kerana ianya tetap berdasarkan keluasan dewan dan juga penjarakan sosial mesti ada. Tak boleh. Yang penjarakan sosial itu adalah satu SOP yang wajib untuk semua perkara. Hanya makanan berbungkus dibenarkan semasa penganjuran majlis. Sementara itu, beliau turut memberitahu temuduga secara bersemuka juga dibenarkan menggantikan temuduga dalam talian untuk calon-calon berjawatan perkhidmatan awam dengan SOP yang ditetapkan. Menyampaikan maklumat yang betul dan diyakini rakyat lebih-lebih lagi ketika negara dilanda pandemik COVID-19. Itu antara pencapaian terbesar Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM dalam tempoh 100 hari setakat ini. Menterinya Datuk Saifuddin Abdullah berkata ini memandangkan KKMM mempunyai perancangan komunikasi yang baik dan sentiasa mengeluarkan pemakluman secara berkala serta sistematik. Sehingga rakyat tahu pukul sekian Ismail Sabri akan muncul. Tengok dia pakai baju batik apa. Contoh, pukul sekian Datuk Nur Hisham akan muncul. Ya, hari ini dia nak guna apa angka dia hari ini. Itu bukan datang dengan tiba-tiba. Itu kita sebab kita rancang dari awal, dan sehingga sekarang ni ada orang kata rindu pula, dah tak ada pula dah PC hari-hari kan. Amin. Pasukan respon pantas turut ditubuhkan bagi menjelaskan berita tidak sahih yang tular di media sosial hingga menimbulkan keresahan dalam kalangan masyarakat. Sehingga kini pasukan berkenaan telah menjelaskan 319 berita palsu, manakala 44,644 laporan harian berita COVID-19 dikeluarkan di televisyen dan radio termasuk melalui pengumuman perkhidmatan awam. Aplikasi MySejahtera dan Gerak Malaysia pula telah mencatat muat turun masing-masing 960,000 dan 2.2 juta. Inisiatif Musaadah COVID-19 berjaya menggerakkan usaha-usaha kebajikan dengan RM196 juta disalur kepada 10 kelompok sasar di seluruh negara. Dan itu antara kejayaan pengurusan hal ehwal agama di Jabatan Perdana Menteri serta agensi-agensi di bawahnya. Sejak awal pelantikannya dan hari ini, Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri menjalani hari ke-100 sebagai Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, tugas yang digalas begitu mencabar ditambah ketika negara sedang dilanda wabak. Cabaran tersebut ditangani dengan cemerlang apabila hasil zakat diamanahkan sebaik mungkin bagi mengurangkan beban rakyat menerusi program berkenaan. Sebagai ikon integriti dan anti rasuah negara 2019, Datuk Dr. Zulkifli komited dalam menerapkan konsep amanah dalam Islam. Kita sejujurnya akan panggil
kesilapan kita baiki. Pelaksanaan yang kurang tepat kita betulkan dan kita tepatkan dia. Itulah cita-cita saya. Tapi jangan kita dibataskan menyebabkan kita tak lewat kerja. Yang kita kena buat, kerana itulah yang menjadi matlamat sunnah. Bila bercakap demikian di Masjid Mahmudiah Putrajaya pada Majlis 100 Hari Menteri Agama sambil menyantuni golongan asnaf termasuk yang bukan Islam. Dari semasa ke semasa, beliau merancang pelan menyantuni denyut nadi rakyat secara berimpak tinggi dengan kerjasama semua agensi agama. Selain itu, program pembiayaan mikro iTekad yang dilancarkan akan memudahkan pembiayaan usahawan mikro B40 yang hilang punca pendapatan. Terdahulu, Datuk Dr. Zulkifli mengimamkan solat hajat, doa selamat dan kunut nazilah khusus untuk rakyat Palestin sebagai menjunjung titah yang di-Pertuan Agong baru-baru ini. Penangguhan projek kereta api berkelajuan tinggi HSR sehingga Disember depan tidak membabitkan pembayaran sebarang jumlah pampasan kepada Singapura. Ini kerana penangguhan tersebut telah dipersetujui hasil rundingan bersama kedua-dua negara. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Azmin Ali menjelaskan, pertemuan semula dengan pihak Singapura akan diadakan selepas Aidiladha untuk memperhalus perihal teknikal projek mega berkenaan. Jadi saya tak tahu buat projek yang lain, saya tak tahu, tapi kita tumpu soal HSR lah. Pada prinsipnya, I think we have agreed that this particular project is beneficial to both countries, Singapore and Malaysia. But we need to sit down and discuss the technicalities of this particular project. So we need more time. Kalau kita boleh conclude the whole exercise within 3 to 4 months, and certainly we will meet again. But for now, the technical team will be meeting after Raya. Kerjasama awam swasta dalam projek berimpak tinggi seperti HSR dilihat penting bagi mengimbangi kos yang ditanggung kerajaan. Penjimatan dengan kerjasama pihak swasta menjadi fokus utama bagi menyokong keupayaan fiskal negara mendepani cabaran ekonomi pasca COVID-19. Datuk Seri Azmin menghadiri Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Kementeriannya di Menara MITI. Tidak timbul isu penubuhan parti baharu. Demikian respon Datuk Seri Azmin terhadap kabar angin berhubung percubaan beberapa bekas ahli PKR termasuk beliau untuk menubuhkan sebuah parti baharu. Beliau yang juga Menteri Kanan, Perdagangan Antarabangsa dan Industri menegaskan fokus utama beliau ialah berkhidmat demi kepentingan rakyat dan negara. Selain itu, komitmennya ialah bagi memperkukuh lagi hubungan gabungan Perikatan Nasional. Well, yang penting tumpuan kita hari ini ialah untuk memastikan kerajaan Perikatan Nasional ini sebuah kerajaan yang kuat, yang stabil. So sebab itu fokus yang amat berhormat Perdana Menteri ialah untuk menyelesaikan beberapa isu besar, isu kesihatan, economic issues. Dan Alhamdulillah kepimpinan beliau dalam tempoh yang singkat telah membuktikan bahawa beliau mampu menyelesaikan krisis yang besar sebegini ini. Sebelum ini tular senarai nama beberapa individu bekas ahli PKR yang bergabung untuk menubuhkan sebuah parti baru dikatakan diketuai Datuk Seri Azmin. Menjelang penamaan calon pilihan raya kecil PRK Don Chini Sabtu ini. Ya, mana-mana individu yang ingin bertanding dinasihat mengisi serta membuat semakan awal pengisian borang penamaan calon. Mereka boleh berbuat demikian di Pejabat Pegawai Pengurus atau Pejabat Pilihan Raya Negeri Pahang sebelum hari penamaan calon. Menerusi kenyataan media yang dikeluarkan Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Azhar Azizan Harun, bakal-bakal calon turut disaran untuk membuat pembayaran deposit secara dalam talian lebih awal. Resit pembayaran berkenaan perlu dibawa pada hari penamaan calon sebagai bukti pembayaran. PRK Don Chini diadakan berikutan kematian penyandangnya Datuk Seri Abu Bakar Harun akibat serangan jantung pada 7 Mei lalu. SPR menetapkan 4 Julai depan sebagai tarikh pengundian, manakala hari penamaan calon pada 20 Jun ini serta pengundian awal pula pada 30 Jun.
Datuk Azhar turut mengingatkan calon yang mewakili mana-mana parti politik untuk menyerahkan surat kebenaran bagi menggunakan simbol parti yang diwakili ketika menyerahkan borang penamaan calon. Jelasnya lagi, hanya calon, pencadang dan penyokong sahaja dibenarkan masuk ke dalam pusat penamaan calon. Manakala penyokong-penyokong parti politik yang diwakili setiap calon tidak dibenar hadir ke pusat penamaan calon selepas PKPP, sebarang bentuk aktiviti berkumpulan juga dilarang. Apa? Simpan duit boleh menang duit? Menang duit raya hingga RM261,000. Wow sangat ni! Sertai cabutan Jom Beraya Jom Menyimpan bersama SSPN sekarang. Lebih banyak menyimpan, lebih banyak peluang menang. Anda berpeluang menang berganda wang tunai cabutan peringkat nasional dan negeri. Tempoh promosi 18 Mei hingga 30 Jun 2020. Tertakluk terma dan syarat. Apa tunggu lagi? Jom Beraya Jom Menyimpan bersama SSPN. #Raya di Rumah. Info lanjut layari lovesspn.com. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sejak daripada lewat petang tadi, hujan lebat berserta ribut petir di bahagian Semenanjung didapati turun di beberapa tempat yang melibatkan bahagian selatan Johor, Negeri Sembilan, Melaka, Pahang, Perak dan juga pedalaman Kedah. Untuk jangkaan 3 jam ke hadapan, keadaan cuaca hujan yang berlaku di kawasan-kawasan ini diramalkan akan beransur reda kecuali untuk negeri Pahang dan juga Perak yang diramalkan boleh berterusan sekurang-kurangnya sehinggalah ke lewat malam nanti. Untuk pagi esok pula, cuaca di bahagian Semenanjung dijangkakan tidak hujan di kebanyakan kawasan. Bagaimanapun untuk kawasan pesisiran pantai bahagian pantai barat, terutamanya negeri Selangor sehinggalah ke Johor Barat diramalkan akan ada pergerakan masuk kelompok awan hujan dari kawasan perairan Selat Melaka Selatan ke arah kawasan pesisiran pantai yang dijangkakan akan membawa cuaca lembap di kawasan-kawasan ini sekitar jam 8 pagi esok. Untuk negeri Sabah dan Sarawak tidak banyak hujan yang berlaku pada malam ini. Hujan hanya turun di 1-2 kawasan sahaja yang melibatkan kawasan pedalaman dan dalam jangka masa 3 jam ke hadapan ianya dijangkakan akan beransur-ansur reda. Untuk pagi esok sekitar jam 8 pagi model hujan meramalkan hujan hanya akan tertumpu di kawasan perairan dan akan membawa hujan di wilayah Persekutuan Labuan. Ribut petir di kawasan perairan ini dijangkakan akan berlaku sehinggalah ke kawasan perairan negeri Sarawak dan kebiasaannya ribut petir di kawasan perairan negeri Sarawak akan berterusan sehinggalah ke lewat pagi ataupun awal tengah hari. Sekian info cuaca. Seterusnya kita kembali semula ke Angkasa Puri. Ya, pernahkah anda terfikir bagaimana kehidupan dan alam sekitar kita tanpa pekerja pembersihan? Dan pastinya sampah bertimbun, tikus dan lipas berkeliaran, longkang tidak dicuci serta kawasan persekitaran menjadi busuk dan kotor. Mengetepikan semua perkara itu, pekerja pembersihan berpanas untuk memastikan kita hidup selesa, bersih dan selamat termasuk sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Justru buat julung kalinya, sambutan Hari Pekerja Pembersihan 2020 diadakan bagi menghargai pengorbanan wira tidak dinenda ini. Ikuti laporan Faris Izzat Syahrudin. Tarikh 17 Jun dipilih selaras sambutan Garbage Man Day yang diadakan di peringkat global. Selain menghargai sumbangan, inisiatif ini turut menyemarakkan motivasi pekerja pembersihan di negara ini. Sambutan peringkat kebangsaan yang dirasmikan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraidah Kamaruddin berlangsung sederhana dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP namun penuh makna. Dan kita juga ada satu planning yang lebih teratur dan tersusun untuk mengangkat atau transform kita punya cara kita merumpus sistem pekerja. Kalau kita gunakan landfill, dan insyaAllah kita akan move on kepada WTE. Jadi ini adalah semua perkembangan yang harus kita semua hayati kerana memandangkan bahawa sebuah negara yang mampu untuk menguruskan sampah sarapnya adalah sebuah negara yang maju. 3 kategori anugerah disediakan buat pekerja pembersihan berdedikasi yang mempamerkan prestasi cemerlang dalam perkhidmatan. Ia meliputi anugerah Hero Pekerja Pembersihan Peringkat Kebangsaan, Negeri dan anugerah khas Pekerja Pembersihan. Bagi Roslan Hamid yang berkhidmat selama 28 tahun dalam sektor pembersihan, pengiktirafan yang diberi cukup bermakna buat dirinya. Pembersihan sampah ni ialah tempat yang orang tak suka. Baunya busuk dan sangat mengotorkan lah. Habis saya memang salah seorang dari pekerja pembersihan ni, saya memang
sukalah melihat benda-benda yang tempat-tempat yang bersih dan bau yang nampak selesa lah. Hero pekerja pembersihan peringkat negeri Kedah, Eva Izzahwati Muhammad Hatta pula berkata, bekerja sebagai pemandu jentera berat wanita selama 9 tahun memberi kepuasan buat dirinya. Saya tak tahu main minat nak jadi pemandu tu. Masa mula-mula masuk kerja tu pun bukannya fikir nak bawa lori besar-besar pun, kecil pun cukup lah. Tapi main kawan-kawan bawa lori besar kan, rasa macam cabaran lah kat saya pun suka sangat lah macam tu. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SW Corp, Ismail Mokhtar menjelaskan penganjuran sambutan itu antara lain bagi menarik minat warga tempatan bekerja dalam sektor tersebut bagi mengurangkan kebergantungan kepada warga asing. Jadi apabila wabak ni berlaku, wabak COVID-19 ni berlaku, kita dapati ada isu terhadap pekerja asing. Ramai pekerja asing dijangkiti dengan wabak COVID-19. Jadi memang ada keperluan supaya industri kebersihan ni dipelopori oleh pekerja tempatan. Penggunaan peralatan dan pengenalan jentera berteknologi juga dijangka mampu mengurangkan tenaga buruh sekaligus menarik minat warga tempatan bekerja dalam sektor itu. Seorang wanita warga Myanmar maut ditikam dengan pisau pemotong sayur. Suspek yang juga suami mangsa juga warga Myanmar ditahan petang tadi 6 jam selepas kejadian. Kejadian berlaku di kampung Gong Garu, Gal, Pasir Putih, Kelantan kira-kira pukul 9.30 pagi tadi. Mangsa Nur Begum Dil Muhammad, 28 tahun, maut di tempat kejadian. Menurut jiran mereka, Maimun Cik, beliau terdengar bunyi bising dari rumah mangsa sebelum keluar dan melihat mangsa terbaring berlumuran darah di hadapan rumah. 2 anak lelaki mangsa turut kelihatan menangis di sisi mangsa. Biasa dengar gitu tapi tak pukul, tak tak gapo lah bunyi mula-mula gitulah. Kita pun dengar sama. Dengar sama balik. Dengar sama kita orang biasa suami balik kak. Suruh nasihat gitu je. Kita pun tak faham ke. Tak faham nak kecek dia pun tak pandai nak kecek kan. Pasangan tersebut baru 2 bulan tinggal di situ selepas berpindah dari Jertih, Terengganu. Pihak polis yang dihubungi 1 jam kemudian turut menemukan senjata yang digunakan. Hasil daripada pemeriksaan awal yang kita buat, ada 3 kecederaan yang nyata lah. Yang mana 2 berbentuk tikaman dan 1 macam luka akibat torehan di bahagian badan dan juga di tangan. Suspek akan ditahan reman pagi esok. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Dengan penahanan itu, kes dianggap selesai. Pembicaraan kes pindaan laporan audit akhir 1MDB membabitkan Datuk Seri Najib Tun Razak. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menetapkan 24 Jun ini bagi mendengar permohonan pihak pendakwaan bagi meminda pertuduhan terhadap Datuk Seri Najib. Tarikh berkenaan ditetapkan Hakim Muhammad Zaini Mazlan selepas mendengar hujah dan permohonan pihak pembelaan supaya mengosongkan perbicaraan hari ini dan esok bagi membuat persediaan. Peguam Tan Sri Syafi berhujah cadangan pindaan terhadap pertuduhan sebelum ini melibatkan elemen penting dan bukan hanya kesalahan ejaan. Jelas beliau pertuduhan terhadap tertuduh mesti dibuat dengan jelas dan spesifik. Datuk Seri Najib dituduh menggunakan jawatannya untuk mengarahkan laporan audit akhir 1MDB diubah sebelum diserahkan kepada jawatan kuasa kira-kira wang awam PAC untuk mengelakkan tindakan diambil terhadapnya. Bekas Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB Arul Kanda Kandasamy turut didakwa bersumpah dengan Datuk Seri Najib membuat pindaan terhadap laporan itu. Perbicaraan pecah amanah CBT, rasuah dan pengubahan wang haram membabitkan bekas timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Saksi pendakwaan ke-66 Faisaluddin Muhammad Yusof memberitahu Mahkamah Tinggi bahawa Datuk Seri Ahmad Zahid menyumbangkan cek pembayaran berjumlah 5.9 juta ringgit kepada Yayasan Al-Falah untuk pembelian 2 banglo di Country Heights, Kajang menerusi cek Tetuan Lewis & Co. Faisaluddin yang juga seorang peguam dan ahli lembaga pemegang amanah Yayasan Al-Falah berkata demikian ketika pemeriksaan balas peguam Haziq Diauddin Razali.
Ketika ditanya pihak pembelaan mengenai tujuan pembelian 2 lot banglo tersebut, Faiz Saludin memaklumkan pembelian lot-lot banglo untuk tujuan keagamaan. Ketika pemeriksaan semula oleh Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Sazili Abdul Khairi, saksi itu menjelaskan yang bekas Timbalan Perdana Menteri itu tidak mempunyai kepentingan dalam Yayasan Al-Falah. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berdepan 47 pertuduhan, 12 daripadanya membabitkan pecah amanah, 8 tuduhan rasuah dan 27 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan dana yayasan tersebut. Perbicaraan di hadapan Hakim Colin Lawrence Sequeira bersambung esok. Pengguna jalan raya diminta segera membaharui lesen kenderaan, cukai jalan dan lesen memandu yang tamat tempoh sebelum Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP tamat. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Datuk Seri Syahrudin Khalid memaklumkan ini bagi mengelak kesesakan urusan di kaunter jika PKPP tidak dilanjutkan selepas 31 Ogos depan. Kalau misalnya kata dia berakhir pada 31 Ogos, bermakna dalam 1 September kita akan enforce. That's why kita galakkan sekarang untuk renew. Ya, kita tak tahu sampai bila. Sebab kita dah buka kaunter, so kaunter kita buka semua. Even Sabtu Ahad pun kita buka, and then UTC pun buka. So saya minta public, bolehlah kita buat renewal. Dan bermula 1 Julai ini juga, JPJ akan bekerjasama dengan Pos Malaysia memperkenal sistem pembaharui cukai jalan secara dalam talian. Masih bersama berita perdana. Memanfaatkan perkembangan teknologi melalui penggunaan media baharu, Arkib Negara Malaysia ANM menampilkan kelainan dengan menganjurkan pameran penyakit berjangkit di Malaysia, sejarah dan cerita secara maya. Dan bagi mengetahui apa yang dipamerkan, wartawan Muhammad Zamri Suharani ada laporannya. Selaras amalan normal baharu ketika fasa pemulihan COVID-19, orang ramai boleh mengikuti pameran ini yang menampilkan 80 bahan digital berkaitan 8 penyakit berjangkit yang pernah melanda negara, termasuk kusta, malaria dan terbaru COVID-19. Bahan tersebut merangkumi himpunan bahan terbitan, surat menyurat, laporan, lukisan plan, minit mesyuarat, rekod audiovisual dan kereta akhbar sejak lebih sedekad lalu. Yang mana kita lihat maklumat-maklumat ni ada antaranya paling awal 1903 misalnya dari segi government gazette, undang-undang, peraturan yang memperlihatkan bagaimana pada zaman berkenaan dari segi pemerintah pada zaman berkenaan mengawal penyakit-penyakit berjangkit ni sama ada dalam kehidupan masyarakat. Pameran maya bermula sejak awal bulan ini boleh diakses melalui Facebook rasmi Arkib Negara Malaysia. Selain pameran maya, ANM turut menganjurkan kempen Sejarah Kita, Warisan Kita sejak 10 Februari lalu bagi menggumpul bahan sejarah dari tahun 1957 hingga 1970-an. Yang mana kita nak masyarakat untuk terus menyumbang. Menjadi sebahagian daripada sejarah negara dengan menyumbangkan bahan-bahan tentang bangunan, peristiwa. So kita ada 2 makmalah, satu untuk digitalkan dokumen dan lagi satu untuk digitalkan bahan AV. So bermula daripada 2010-2011 projek itu dan kita sambung, kita minta peruntukan seterusnya, kita minta lah every year kita ada peruntukan untuk teruskan projek penyertalan. Dalam usaha memperkasakan masyarakat berpengetahuan, Arkib Negara akan terus mempelbagaikan penyampaian perkhidmatannya selaras permintaan semasa. Rekod dan bahan tinggalan sejarah merupakan legasi atau bukti suatu peradaban, identiti atau warisan masyarakat lampau. Oleh itu, penting untuk kita simpan bagi memastikan kelestariannya tidak kira dalam bentuk apa sekalipun. Muhammad Zamri Suharani, Berita RTM. Sektor kewangan Islam negara di bawah Pelan Induk Pasaran Modal Kedua dijangka mengekalkan momentum pertumbuhan 2 dekad untuk mencapai hampir 3 trilion ringgit tahun ini. Pengerusi Bukan Eksekutif Bursa Malaysia Tan Sri Abdul Wahid Omar menyatakan pemulihan pasaran ekuiti dilihat mampu membantu meningkatkan dana dagangan pertukaran Islam.
Populariti global yang semakin meningkat terhadap aset tersebut perlu dimanfaatkan berikutan akses mudah, kepelbagaian kos rendah dan peluang perdagangan. There are opportunities for further product innovation and development to provide a more extensive array of Sharia-based products for the industry. For example, the real estate has been a significant part of asset allocation in the Islamic world and accounts for some of the largest Sharia-compliant funds. Tambahnya, industri pengurusan dana Islam negara mencatat pertumbuhan yang memberangsangkan. Setakat Mac lalu, dana syariah berjumlah 170 bilion ringgit, mewakili 23% aset di bawah pengurusan keseluruhan industri. Beliau berkata demikian dalam ucap tama persidangan Maya Pelaburan Syariah 2020. Lebih 5 juta usahawan menerima manfaat daripada 91 inisiatif yang dikendalikan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Ia merupakan pencapaian memberangsangkan dalam tempoh 100 hari kementerian itu di bawah kepimpinan Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Bagaimanapun, ujar Datuk Seri Dr. Wan Junaidi, kejayaan yang diperoleh itu hasil kerja keras seluruh kementerian bersama agensi di bawahnya. Kementerian berjaya melaksanakan banyak program. Contohnya saya nak sebut di sini iaitu 91 inisiatif program yang telah dilaksanakan yang memakan belanja penilaian sama ada telah dilaksana atau sedang dilaksana atau bakal dilaksana berjumlah 13.92 bilion. Satu jumlah yang sangat besar sekali. Antara kejayaan terbaik Kementerian Pembangunan dan Usahawan juga termasuk mempercepat proses penyaluran bantuan kepada usahawan dan koperasi yang terjejas akibat COVID-19. Apabila saya memberi arahan kepada Datuk Seri KSU untuk terus mengurangkan birokrasi dan red tape untuk semua agensi-agensi. Orang meminjam dan sebagainya. Contoh tekun daripada 17 kita 4 guna 4 saja. Ini dalam masa 10 hari saja KSU buat berbincang dengan semua head of agencies. Then we come up dengan tabulated program. Justru beliau menyeru petugas dan agensi di bawah kementerian itu untuk tampil proaktif bagi membantu memacu daya saing ekonomi pasca PKP. Satu sesi kajian prestasi akan diadakan akhir tahun ini bagi melihat perkembangan dan kesan inisiatif yang telah disalurkan. Beliau menyatakan demikian ketika amanat 100 hari pentadbirannya di Putrajaya. Ya, nasib persatuan-persatuan sukan mendapat pembelaan daripada Kementerian Belia dan Sukan. Dan untuk perkembangan sukan selanjutnya, kita terus saja bersama dengan Azam Hussein. Silakan Azam. RM10 juta disalur bantu Persatuan Sukan Kebangsaan. Derbawarian gah julang kejuaraan. Terima kasih Fatil dan juga Atikah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Segmen sukan malam ini kita mulakan dengan inisiatif Prihatin Sukan. RM10 juta diperuntukkan bagi membantu persatuan-persatuan sukan yang terkesan akibat wabak COVID-19. Peruntukan Kementerian Belia dan Sukan di bawah inisiatif Prihatin Sukan 2020 merangkumi bantuan pengurusan, bantuan menjalankan program dan aktiviti, bantuan program pendigitalan dan kajian serta pembangunan R&D. Bantuan pertama sejumlah RM2 juta diperuntukkan di bawah bantuan pengurusan dan pentadbiran yang terbuka kepada persatuan-persatuan sukan kebangsaan yang berdaftar di bawah Pusuruhjaya Sukan. Dan jumlah yang boleh dipohon secara one-off adalah di antara RM5,000 hingga ke RM10,000.
RM5 juta pula diperuntukkan bagi setiap persatuan dengan bantuan maksima RM20,000 bagi menjalankan program dan aktiviti yang merangkumi program cabaran virtual pembelajaran dalam talian. Sementara RM3 juta lagi bagi bantuan program pendigitalan dan kajian serta pembangunan R&D di mana RM30,000 diperuntukkan bagi setiap persatuan. Ia bagi menggalakkan projek-projek pendigitalan seperti pembangunan laman web, kandungan video dan sebagainya. Tambah Datuk Seri Rizal, persatuan perlu mengemukakan permohonan terlebih dahulu sebelum dinilai oleh jawatan kuasa khas bagi tujuan kelulusan. Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia Pesaka menyambut baik inisiatif Prihatin Sukan 2020 yang diumumkan Kementerian Belia dan Sukan KBS. Setiausaha Agung Pesaka, Datuk Megat Zulkarnain Omaruddin berkata, inisiatif tersebut nyata memberi kelegaan kepada seluruh persatuan kebangsaan untuk kembali aktif dan menyusun perancangan mereka selepas terjejas ekoran pandemik COVID-19. Megat Zulkarnain juga menyifatkan pengumuman itu sebagai tanda keprihatinan Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Marikan dalam merancangkan semula industri sukan negara. Dan saya fikir ini satu tindakan yang cukup tepat, satu tindakan yang memang akan mengurangkan bebanan semua persatuan-persatuan sukan kebangsaan. Kita menerima keputusan ini dengan cukup berbesar hati. Bermaksud dalam masa Datuk Seri Menteri Belia dan Sukan melihat bahawasanya atlet perlukan pembelaan yang sewajarnya, Datuk Seri Menteri kita tak juga melupakan persatuan sukan kebangsaan. Tambah beliau, insentif tersebut sedikit sebanyak dapat meringankan kos operasi yang terpaksa ditanggung oleh persatuan sukan. KBS telah mengumumkan insentif sebanyak RM10 juta menerusi inisiatif Prihatin Sukan 2020 kepada persatuan-persatuan sukan kebangsaan bagi membantu mereka yang terkesan dengan pandemik COVID-19. Dua pusat latihan sudah dikenal pasti Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia Pesaka untuk mengadakan siri latihan pusat Julai depan sekiranya mereka mendapat lampu hijau dari Majlis Keselamatan Negara MKN. Jelas Setiausaha Agung Pesaka, Datuk Megat Zulkarnain Omaruddin, pihaknya akan membuat surat permohonan minggu ini dan akan diserahkan kepada Majlis Olimpik Malaysia, Kementerian Kesihatan Malaysia dan MKN untuk kelulusan. Dua venue yang dimasukkan ialah Cameron Highland atau Bukit Fraser. Tapi mereka mesti dipanggil dengan seberapa segera untuk menjadi latihan ini. Kalau tidak, saya khawatir bila dia dah drop, dia nak pick balik, dia akan ambil masa yang lama. Jadi kita nak berhadapan dengan kejuaraan silat dunia. Kita nak berhadapan dengan kejuaraan sukan Asia dalam Dewan yang pertama silat diterima sebagai acara resmi, yakni pada bulan Mac tahun depan di Pattaya. Tambah beliau, latihan pusat itu penting untuk persediaan menghadapi kejuaraan dunia awal tahun depan di mana Malaysia dilihat memiliki potensi untuk memenangi pingat emas dalam beberapa acara. Jika mendapat lampu hijau, sejumlah 40 atlet termasuk jurulatih dan pegawai akan menjalani ujian saringan COVID-19 terlebih dahulu sebelum mereka dibawa ke pusat latihan. Ini pula perkembangan bola sepak. Ketua Pegawai Eksekutif Malaysian Football League MFL, Datuk Abdul Ghani Hassan, menegaskan latihan fasa 1 bakal menjadi penanda aras penting buat pasukan sebelum pengendali liga tempatan itu melanjutkan proses kepada fasa kedua. Beliau menegaskan proses fasa 2 akan melibatkan latihan secara body contact bakal menjadi lebih cerah jika kesemua pasukan patuh serta disiplin mengikuti setiap prosedur operasi standard SOP fasa 1. Mengulas lanjut, Datuk Abdul Ghani berharap kesemua pasukan dapat memberikan kerjasama penuh dalam memastikan perubahan fasa sesi latihan ini dapat dilaksanakan dengan lebih cepat. Ini penting, utamanya untuk kita mengurangkan ataupun tidak memberi ruang kepada virus COVID-19. Dan yang penting juga ialah untuk menunjukkan kepada kerajaan bahawa latihan bola sepak yang dikenalikan oleh Liga Malaysia ini tidak ada pemasalah. Jika ini dapat kita lakukan, semua pasukan boleh beri kerjasama ataupun mengikuti SOP ini, dan insya-Allah kita di peringkat MFL akan memasukkan permohonan latihan fasa 2.
Sebelum ini, Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan setiap pasukan harus mematuhi SOP yang telah ditetapkan, iaitu penjarakan sosial sekurang-kurangnya 3 hingga 5 meter untuk aktiviti dinamik seperti latihan bola sepak bermula 15 Jun lalu. 4 kriteria utama yang perlu dipatuhi adalah semua pasukan perlu melakukan ujian calitan atau swab test, melantik pegawai penyelaras, menamakan pusat latihan dan mendaftarkan melalui pautan miti.gov.my MITI. Selain venue juga perlu melakukan proses nyakuman atau sanitasi. Dalam perkembangan sama, beliau memberitahu setakat hari ini MFL telah menerima permohonan daripada 7 pasukan Liga Malaysia. Bagaimanapun, jelasnya MFL hanya meluluskan 5 pasukan sahaja untuk memulakan sesi latihan. Saya tidak nampak masalah kalau semua pasukan mengikuti SOP yang ada pada hari ini. Kerana pada hari ini keadaan COVID negara kita pun semakin berkurangan, kalau ikut statistik yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, dan di segi beberapa aktiviti pun telah dibenarkan, penjarakan itu kan, keramaian itu pun ada dibenarkan seperti menaiki kapal terbang dan sebagainya. Pasukan Negeri Sembilan menjadi pasukan pertama mendapat kebenaran menjalani latihan oleh MFL. Kecerahan yang tidak dapat dinilai dengan kata-kata, itulah yang dirasai legenda bola sepak negara Datuk Naman Abdullah selepas dikunjungi rakan seperjuangan serta bekas pemain bola sepak kebangsaan era 90-an. Datuk Naman pernah beraksi bersama skuad Olimpik di Munich pada 1972, kini menderita kanser usus tahap 4. Dola Saleh, Mat Zan Mat Aris, Razid Ismail, Kamaruzaman Yusof meluangkan masa menzerahi tonggak pertahanan negara berusia 74 tahun itu di kediamannya dekat balik pulau. Turut serta bekas pemain Pulau Pinang seperti Salahuddin Cik Ros, Jelani Wilastra, Fauzi Ibrahim, Johari Naina serta Dr. Amal Pritpal Abdullah yang mewakili Persatuan Bola Sepak Pulau Pinang dalam memberi sumbangan dan bantuan kepada Datuk Naman. Ada prihatin terhadap Datuk Naman Abdullah sebagai seorang defensif Pulau Pinang dan juga nasional masa saya masih kecil lagi. Beliau adalah hero defensif saya masa saya di bangku sekolah lagi. So dengan ini semua kita FFP bercadang untuk memberi sumbangan sedikit kepada Datuk Naman. Di sokongan kepada Datuk Naman yang telah kita ketahui bahawa beliau tidak berapa sihat, dan kami bekas-bekas pemain bola sepak kebangsaan ingin bersama-sama memberikan sokongan, memberi sedikit sumbangan kepada beliau, meringankan beban dan juga membantu beliau kurangnya dapat menceriakan keadaan beliau. Datuk Namat yang pernah menyarung jersey Pulau Pinang dari tahun 1967 sehingga tahun 1977 serta skuad kebangsaan dari tahun 1967 hingga 1975 menerima rawatan di Hospital Pulau Pinang dan kini tinggal bersama anaknya. Sumbangan dan pertemuan tersebut sebagai menghargai jasa beliau dalam dunia bola sepak di Malaysia, terutamanya di Pulau Pinang. Difahamkan, Dola Saleh serta rakan-rakan akan turut menziarahi seorang lagi bekas pemain kebangsaan era 70-an, Said Ahmad di Perlis. Baik, berikutan pengumuman kalender baharu MotoGP. Petronas Yamaha SRT dan penunggangnya Franco Morbidelli serta Fabio Quartararo sudah tidak sabar untuk turun beraksi bagi perlombaan musim 2020. Walaupun kategori Moto2 dan Moto3 menikmati pusingan pertama di Qatar, kelas MotoGP masih belum berlumba pada tahun 2020. Kedua-dua penunggang Yamaha SRT telah berjaya menjalani ujian pramusim di litar antarabangsa Sepang Malaysia dan litar antarabangsa Losail Qatar. Kejuaraan dunia MotoGP 2020 bakal terdiri daripada 13 pusingan di seluruh Eropah bermula di antara bulan Julai dan November dengan potensi 4 pusingan luar negara dipertandingkan pada bulan November dan Disember. Pusingan pertama akan menyaksikan pasukan Yamaha SRT terbang ke Sepanyol untuk aksi perlumbaan hujung minggu di Jerez pada 19 dan 26 Julai. Petronas Yamaha SRT telah melaksanakan langkah-langkah kesihatan dan keselamatan tambahan untuk menjaga keadaan kerja yang selamat untuk semua anggota pasukan.
Bola sepak La Liga. 3 perlawanan berlangsung pada Rabu, antaranya menyaksikan Barcelona terus mengukuhkan kedudukan di Persada Liga dengan mengumpul 64 mata, hasil kemenangan terbaru ke atas pasukan tercorot Leganes. Manakala Getafe sekadar seri tanpa jaringan dengan Real Club Deportivo Espanyol, sementara Mallorca tewas 0-1 di tangan Villarreal FC. Aksi paling mencuri tumpuan sudah tentu perlawanan yang berlangsung di Nou Camp. Gergasi Spanyol Barcelona seharusnya tidak perlu terlampau mengerah keringat apabila melayan kunjungan pasukan Leganes. Begitupun tuan rumah hanya berjaya memecah kebuntuan pada minit ke-42 menerusi Ansu Fati sebelum Lionel Messi melengkapkan kemenangan skuad kendalian Quique Setién itu dengan jaringan penalti di babak kedua. 3 mata penuh, Barca seakan tidak tercabar di puncak Liga dengan mengumpul 64 mata, diikuti pencabar hebatnya Real Madrid yang dibezakan dengan 5 mata. Manakala Leganes terus terperosok di dasar Liga. Situasi berehat panjang ketika tempoh larangan pergerakan seperti tidak memberi kesan kepada persembahan Bayern Munich. Ini terbukti apabila The Bavarian mengesahkan kejuaraan Bundesliga ke-8 berturut-turut selepas mencatat kemenangan 1-0 ke atas Werder Bremen di tempat lawan. Ini juga merupakan kejuaraan Liga kali ke-30 buat skuad The Bavarian tersebut. Penyerang Poland Robert Lewandowski menjaringkan gol tunggal perlawanan pada penghujung babak pertama. Jaringan ke-31 buatnya sepanjang musim ini sudah cukup buat skuad kendalian Hansi Flick mengekalkan kejuaraan selepas mengumpul 76 mata daripada 32 aksi berbaki 2 lagi perlawanan Liga. Kelebihan 10 mata itu sudah cukup mengecewakan pencabar terdekat Borussia Dortmund meskipun bermain kurang 1 perlawanan. Flick kini menjulang gelaran Bundesliga pertama dalam musim sulungnya bersama Bayern selepas menggantikan Niko Kovac November lalu. Manakala Thomas Müller pula menyamai rekod bekas rakan sepasukannya Frank Ribery mengumpul koleksi 9 kejuaraan Liga Utama Jerman. Saudara, paparan itu menutup segmen sukan malam ini. Untuk perkembangan selanjutnya, kita bersama dengan Atikah dan juga Fatil. Silakan. Sebuah perkampungan di Sweden berusia 320 tahun yang dilengkapi dengan kemudahan gereja, sekolah, hotel dan spa musim panas mula jadi, kini sedia untuk dijual. Pemilik kampung Satra Brunn itu meletak harga $7.6 juta Amerika bagi hartanah berkenaan. Suasana yang indah dan tenang ditambah lokasinya yang tidak jauh dari bandar Stockholm membuatkan ramai yang mahu memilikinya. Satra Brunn dengan lebih 70 bangunan hanya didiami kira-kira 15 penghuni sahaja. Sebuah gitar elektrik yang digunakan vokalis kumpulan Nirvana Kurt Cobain ketika persembahan album Unplugged pada 1993 akan dilelong akhir bulan ini. Gitar yang disifatkan cukup ikon itu dibidah pada harga permulaan $1 juta Amerika. Bagaimanapun, pelelong Julian's Auctions yakin harga berkenaan boleh melonjak tinggi. Nirvana dianggap kumpulan alternatif rock paling berpengaruh dalam sejarah. Pada 5 April 1994, dunia dikejutkan dengan tragedi bunuh diri Cobain ketika berada di puncak kemasyhurannya dengan menembak diri. Persembahan langsung album Unplugged berkenaan dirakam kurang 6 bulan sebelum tragedi berkenaan. Paru-paru ini pula milik seorang pesakit COVID-19. Perkara itu didedahkan pakar bedah di Hospital Northwestern di Chicago yang melakukan pemindahan paru-paru terhadap seorang gadis berusia lingkungan 20-an yang disahkan positif COVID-19. Prosedur dilaporkan yang pertama kali dilakukan di Amerika Syarikat. Pembedahan itu mengambil masa 10 jam dan kini pesakit berada dalam keadaan stabil namun masih perlu menggunakan alat bantuan pernafasan. Ya, pelakon kelahiran Brunei Darussalam, Nina Iskandar, kabarnya terkejut setelah mengetahui dirinya menjadi mangsa penipuan akaun Facebook yang menggunakan nama dan identitinya bagi tujuan yang tidak baik. Nina menerusi perkongsian di Instagramnya meminta peminat melaporkan akaun tersebut bagi mengelak sebarang salah faham.
Jelasnya perbuatan pihak tidak bertanggungjawab itu dilihat mahu mencetuskan provokasi dengan penggunaan kata-kata kesat mengutuk usaha kerajaan. Bimbang perkara itu menjadi lebih serius, Nina mahu peminatnya tahu bahawa dia tidak pernah melibatkan diri dalam mana-mana aktiviti politik. Pelakon drama Setelah Cinta Itu Pergi turut berkongsi paparan skrin mengenai status dimuatnai oleh pengendali akaun berkenaan. Keputusan kerajaan membenarkan industri filem dan drama meneruskan penggambaran semula baru-baru ini disambut baik rata-rata pelakon. Meskipun perlu patuh prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan, ia bukan halangan untuk pelakon kembali ke set atau lokasi penggambaran setelah tertangguh selama 3 bulan. Menurut pelakon senior Hairi Osman, ketetapan SOP berkaitan sama sekali tidak menyusahkan dirinya dan kru produksi, malahan menganggap ia satu kebiasaan baharu dalam set penggambaran. Kita terpaksa tangguhlah sebab PKP dan hari ini Alhamdulillah kerajaan dah bagi kelonggaran kepada kita untuk kita sambung balik untuk buat kerja-kerja penggambaran. Tapi kita masih ada lagi prosedur SOP yang perlu kita patuhlah. Sementara itu, pelakon Ramona Zamzam turut berpuas hati dengan SOP penggambaran di set lokasi dengan semua yang terlibat memberikan kerjasama baik. Kalau tanya puas hati tu, kalau ikut peraturan puas hatilah. Tak ada masalah. Dari segi makanan pun kalau before this kita orang ambil sendiri macam tu, tapi sekarang dah tukar kepada jenis yang bungkus. So ambil sendiri, lepas tu makan sendiri. And then duduk pun tak ada dah duduk dekat-dekat macam dulu-dulu. Itu je lah. Tidak ketinggalan pelakon Lisdawati yang turut meluahkan rasa syukur dapat kembali bekerja dan berharap kesemua pelakon serta kru produksi dapat mematuhi ketetapan digariskan. Maksudnya Alhamdulillah semuanya macam berjaga-jaga. Pukul 12 je dah suruh basuh tangan. Nanti pukul 4 dia dah pesan dah. Jangan lupa basuh tangan lagi. Jadi kita ikut je lah. So kalau selagi kerajaan bagi kelonggaran, so why not kita ikuti. So semua orang pun akan selesa. Sumber informasi tepat. Syarat paparan padat. Leading the way. Medium aspirasi masyarakat. The latest matters. புதிய கோணத்தில் RTM தமிழ் செய்திகள். RTM 华语新闻带你关注大马，掌握国际。Kemuncak paparan terhebat. Platform Suara Sejagat. Menyeluruh untuk rakyat. Berita RTM terus membawa Malaysia ke depan. Baiklah, berita perdana edisi Rabu 17 Jun berakhir di sini. Ingat, patuhi SOP, pakai pelitup separuh muka, ambil suhu badan sentiasa dan gunakan cecair pembasmi kuman. Betul itu, sama-sama kita pastikan rantaian jangkitan COVID-19 dapat diputuskan ketika tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan ini. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Hanya yang sahih di RTM. Berita.